Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afiq Aiman bin Awang dan sahabat saya Muhammad Amin Zaki bin Tukimin akan membentangkan tentang faktor-faktor kepelbagaian sosio-budaya dan implikasinya. Seterusnya kita masuk kepada definisi apa yang dimaksudkan dengan sosio-budaya itu. Menurut Nur Fazila Rahman mengatakan sosio-budaya adalah amalan yang berupa gaya hidup dan peradaban bagi sesuatu masyarakat yang lahir dari pegangan dan kecenderungan diri masyarakat berkenaan untuk pembangunan sosial kehidupan masyarakat berkenaan. Seterusnya, kepelbagaian sosial budaya terdiri daripada yang pertama, bangsa, bahasa, adat resam, jantina, kaum, struktur masyarakat dan kepercayaan. Daripada untuk menyokong apa yang dikatakan oleh Nur Fazila Rahman, kita boleh lihat sosial budaya. Setiap negara mempunyai budaya yang berbeza-beza. Macam Malaysia berbeza, Singapura berbeza, Indonesia berbeza. Ataupun kita boleh lihat setiap kaum, setiap di negeri kita, orang Terengganu macam ni, orang Kelantan macam gini. Jadi berbeza. Mesti ada keunikan setiap masyarakat ataupun kaum yang ada kat negara tu yang unik, yang tidak sama dengan apa yang berada di kawasan yang lain. Contohnya kita boleh lihat kepelbagaian budaya yang diamalkan oleh setiap kaum di Malaysia seperti contohnya kaum Melayu. Kaum Melayu mempunyai perayaan Hari Raya Aidilfitri. Namun kaum lain juga turut dapat menikmati atau merayakan juga perayaan tersebut. Tapi masyarakat kita, apa yang paling kita suka adalah cuti. Raya Deepavali ke, Raya Cina ke, Hari Raya ke, semua orang dapat cuti. Lepas tu, selepas itu, Hari Raya ini dinikmati ataupun dirayakan oleh semua orang. Tidak kira bangsa, agama, warna kulit. Kalau macam kita selalu lihat di iklan TV, waktu Hari Raya kita akan dapat lihat orang Melayu buat rumah terbuka. Lepas tu jiran-jiran yang datang tu ada kaum India, ada kaum Cina. Mereka datang menyambut hari perayaan itu bersama. Tapi bukan hanya di iklan, kenyataan realiti pun ada juga seperti itu terjadi di masyarakat kita. Kalau kita lihat Raya Cina, orang Melayu pun ada merayakan bersama. Tapi apa yang kita lihat, selagi mana kalau kita nak meraihkan perayaan orang bukan Islam, selagi mana tidak bercanggah dengan syariat Islam, dibenarkan. Selagi mana kita tidak mensyirikkan dan tidak membuat perkara yang bercanggah, selagi itu dia dibenarkan. Seterusnya kita masuk kepada kesedaran pelbagai sosial budaya. Ini seperti mana yang saya terangkan tadi, kita ada 6. Yang pertama, bangsa. Yang kedua, dari segi bahasa. Yang ketiga, kepercayaan. Yang keempat, adat resam. 5, jantina. Dan yang keenam, struktur masyarakat. Yang pertama, kita lihat dari segi bangsa. Menurut J.V. Nugraha mengatakan bahawa bangsa merupakan orang-orang yang memiliki kesamaan asal, bahasa, adat, sejarah dan berpemerintahan sendiri. Bangsa juga merujuk kepada nilai sosial seperti hormat menghormati, setia kawan, dedikasi dan lain-lain yang boleh dipupuk dalam kalangan murid untuk mencorakkan lagi bilik darjah mesra budaya. Seperti mana yang kita tahu, kita boleh lihat kebanyakannya di sekolah menengah, aliran arus perdana, sekolah rendah, aliran arus perdana mempunyai ada berbagai kaum. Ada bangsa India,
bangsa Cina, Iban, dan mereka tidak diasingkan dalam satu kelas, tetapi mereka digabungkan dalam satu kelas. Jadi mereka akan bergaul dan bercampur. Jadi bangsa-bangsa yang lain ni dia akan bersatu berserta kawan, hormat menghormati adat resam bangsa-bangsa mereka. Orang Cina berkawan dengan orang Melayu, orang Iban berkawan dengan orang India. Dia di dalam satu kelas. Jadi mereka akan berkomunikasi dan dapat hormat menghormati dan dapat lagi mencorakkan lagi bilik darjah yang iaitu mesra budaya. Seterusnya kita lihat kepada bahasa. Apa yang dikatakan dengan bahasa? Bahasa dikatakan menjadi alat komunikasi untuk manusia bekerjasama melestarikan kebudayaan dan penerusan pemikiran. Seperti mana yang kita boleh lihat, setiap bangsa dia ada bahasa mereka tersendiri. Contoh kalau orang Melayu, bahasa Melayu lah. Bahasa Malaysia, bahasa Melayu. Kalau orang Cina, bahasa Cina. India, bahasa Cina. India, bahasa India. Tapi kalau kita ikut perundangan, bahasa kebangsaan yang ada kat Malaysia ni menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa perantaraan, bahasa antara komunikasi. Dan juga kita boleh lihat sebagai contoh, kita di Malaysia ada banyak negeri. Setiap negeri mempunyai dialek ataupun logat yang tersendiri. Tapi walaupun bahasa Malaysia yang sama, tetapi mereka mempunyai bahasa Melayu yang sama, tetapi mereka mempunyai dialek yang berbeza-beza. Contoh macam Sabah. Sabah lain, Terengganu lain, Kelantan lain. Jadi dia punya bahasa keunikan dan kepelbagaian bahasa tu banyak dibudayakan di negeri masing-masing. Sosial budaya yang ketiga adalah kepercayaan. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, kepercayaan adalah sesuatu yang dipercayai dan diterima secara turun-temurun. Sebagai contoh seperti kepercayaan kaum Melayu. Macam kita selalu dengar orang tu selalu kata pantang larang. Dilarang menjahit pada waktu malam. Jika kita melakukannya, mata akan menjadi rabun. Itu adalah untuk mencegah kita daripada mata kita menjadi rosak. Itu kalau kepercayaan kaum Melayu. Kalau kepercayaan kaum Cina pula, masyarakat Cina ini dia percaya bahawa alam semesta ini dikuasai oleh semangat yang kekuatannya luar biasa. Beberapa semangat tersebut berada dalam kehidupan dan fenomena seperti semangat langit, matahari, tanah, air yang diklasifikasikan sebagai yin dan yang. Ada yang bercahaya, ada yang gelap. Masyarakat Cina. Kalau masyarakat India pula berkaitan dengan dewa dewi, unsur alam, unsur jahat, unsur roh, penunggu, kesan-kesan negatif, seperti bersiul pada waktu malam akan mengundang ular masuk ke dalam rumah. Itu adalah kepercayaan kaum India. Tadi kepercayaan kaum Cina, dia percaya tentang semangat bumi, semua benda yang tu ada aura dan semangat masing-masing. Kalau percaya India pula berkaitan dengan dewa-dewi. Dan selain itu, daripada kepercayaan tadi, kalau dari sudut kepercayaan agama, kita boleh lihat kalau di Malaysia ini kita ada agama Islam, Hindu, Buddha, Katolik, dan pelbagai lagi. Kalau agama rasmi iaitu agama Islam. Bagi yang menganuti agama Islam, kebanyakannya adalah daripada kaum Melayu. Kaum Melayu kebanyakan mereka menganuti agama Islam.
Sedangkan kalau kaum Hindu dan Buddha pula ada sebahagian daripada kaum Cina dan India. Mereka di sini nak mengatakan bahawa di Malaysia, sosio budaya di Malaysia, mereka bebas untuk menganuti kepercayaan mereka masing-masing, iaitu tiada hak untuk kita menyalahkan ataupun tidak membenarkan mereka mengamalkan kepercayaan mereka masing-masing. Okey. Sebagai contoh, memang kita mengatakan bahawa di negara Malaysia ini merupakan agama rasmi di Malaysia ini merupakan agama Islam. Tetapi ada juga agama yang lain. Okey. Kita membenarkan yang mereka menganuti kepercayaan mereka. Kita tidak melarang. Okay, kalau sambutan Hari Raya Cina, kita benarkan mereka menyambut sambutan mereka. Hari Deepavali, mereka pun dapat menyambut. Hari Raya dapat menyambut. Kita satu sosio budaya yang kita boleh dikatakan kita meraihkan. Kita meraihkan semua sekali kepercayaan apa yang ada dekat budaya yang ada di Malaysia ini. Okey, seterusnya kita masuk kepada adat resam. Adat resam adalah sesuatu cara yang telah ditentukan untuk dilakukan bersama serta diakui oleh masyarakat. Setiap kaum mempunyai adat resam yang berbeza. Adat resam ini diamalkan sehingga kini, yang masih relevan dan diterima oleh masyarakat umum dan generasi muda kerana tidak berasa kekok dan boleh diterima serta diamalkan dalam kehidupan seharian. Adat resam kaum Melayu contohnya adalah meminang dan bertunang. Adat ini bertujuan untuk mengenali pasangan lebih mendalam sebelum akad nikah. Lepas itu kalau kita lihat kepada adat resam kaum Cina, semasa mengandung, ibu mertua yang bertanggungjawab menjaga wanita yang mengandung tu. Ibu mertua kalau ikut adat resam dia. Kalau adat resam kaum India pula, ketika kandungan anak sulung, wanita hamil berusia 7 hingga 9 bulan, wanita tersebut dipakaikan dengan gelang berwarna biru. Itu mengikut kepercayaan adat resam kaum India. Seterusnya, jantina. Terdapat perbezaan yang ketara antara pelajar lelaki dan pelajar perempuan. Pergaulan antara jantina lelaki dan perempuan memberi peluang kepada murid-murid untuk bergaul dengan lebih tertib, bertanggungjawab dan menghormati perbezaan yang wujud dari segi jantina. Bila mereka bergaul, tapi pergaulan ini mestilah ada batas. Tidak boleh yang melebihi batas antara lelaki dan perempuan. Seterusnya, struktur masyarakat. Masyarakat majmuk terdiri daripada berbagai kaum yang mempunyai kebudayaan, agama, bahasa dan adat resam yang tersendiri. Masyarakat terdiri daripada segolongan orang yang membentuk sistem separuh tertutup dan berkongsi kebudayaan, adat-adat, nilai-nilai, undang-undang dan sebagainya. Walaupun mereka terdiri daripada pelbagai kaum, mereka berganding bahu di bawah sistem politik yang sama, tetapi kedua mereka adalah bersaingan. Struktur masyarakat. Kita melihat contoh di kawasan perumahan. Kita boleh berjiran dengan kaum Cina, kaum India. Kita boleh hidup bersama satu komuniti dengan mereka semua. Walaupun kita berbeza, kita memang berbeza, tapi apabila kita dikatakan di bawah naungan negara Malaysia, satu Malaysia, jadi mereka pun sama seperti kita, iaitu orang Malaysia juga. Itu masyarakat, mereka dah jadi masyarakat setempat di situ. Tidak kira sama ada masyarakat itu golongan yang kaya atau miskin, mereka mesti dilayan sama paras, sama level. Tidak boleh secara tidak adil. Mereka juga
kena layan sama rata. Okey, orang ni kita kena layan macam ni, orang ni kita layan kena macam ni, tak boleh. Okey, sebab satu masyarakat kita sama je, tidak ada lebih dan tidak ada kurang. Okey, baiklah, yang tadi sedikit secara umum sosio budaya. Okey, seterusnya kita masuk kepada topik yang sebenarnya. Okey, perkenalan. Kumpulan kami telah memilih tempat iaitu Kolej Vocational Segamat Johor. Okey, respondennya ialah Puan Hasfarina binti Abbas, iaitu penolong kanan co-curriculum dan ketua jaminan kualiti. Okey, tujuannya adalah untuk menjalankan tembual ini adalah untuk mengetahui cabaran, peranan guru dan sekolah serta implikasi kepelbagaian sosial budaya yang berada di dalam Kolej Vocational Segamat tersebut. Okay, berdasarkan analisis yang kumpulan kami lakukan, analisis kepelbagaian sosial budaya di Kolej Vocational Segamat, iaitu yang terdiri daripada seramai 106 orang guru. Jumlah murid Kolej Vocational Segamat seramai 507 orang. Antaranya 67 orang pelajar perempuan dan 440 orang pelajar lelaki. Menurut responden, kaum yang terdapat di sekolah ini terdiri daripada 3 kaum, iaitu kaum Melayu, Cina dan India. Majoriti murid yang terdapat di sekolah tersebut adalah daripada kaum Melayu, iaitu 97%, lebih kurang 490 orang murid. Manakala hanya 3% sahaja daripada jumlah murid di sekolah ini yang terdiri daripada kaum Cina dan India, iaitu lebih kurang seperti 17 orang sahaja. Struktur sosial murid di sekolah ini majoritinya berlatar belakangkan keluarga berpendapatan B14. Baik, kemudian kita lihat kepada apakah cabaran dan peranan guru dan sekolah terhadap kepelbagaian budaya murid. Baik, soalan seterusnya ialah bagaimana guru dapat mewujudkan persekitaran bilik darjah yang mesra budaya daripada aspek fizikal dan mental murid. Okey, yang pertama, menurut responden 80% pelajar-pelajar adalah dari luar segamat, di mana ada yang dari Selangor, Kuala Lumpur dan kebanyakannya majoritinya adalah dari Johor Bahru. Dengan ini kita mengambil tahu bahawa tahap dan cara berfikir pelajar-pelajar juga berbeza mengikut lokaliti seperti pelajar bandar dan luar bandar. Kedua, begitu juga struktur sosial, di mana pelajar-pelajar yang mana ada segelintir daripada mereka yang asalnya daripada keluarga yang mampu seperti pelajar bandar, manakala selebihnya iaitu majoriti kebanyakannya adalah pelajar yang berlatar belakang keluarga B40. Menurut responden lagi, berdasarkan cabaran tersebut, guru perlu memainkan peranan yang amat penting dalam berinteraksi dengan pelajar, dan guru juga menggalakkan mereka sentiasa berkomunikasi antara satu sama lain dengan pelbagai kaum. Tak kisah kaum Cina, kaum India dan lain-lain lah. Tidak boleh memilih kaum dia sahaja. Okey, seterusnya juga dengan ini juga dapat menggalakkan lagi pelajar bebas memberikan idea, pendapat dan ulasan serta dan sebagainya, supaya komunikasi antara satu sama lain itu dapat berjalan dengan baik. Bagaimana untuk para pemimpin atau guru hendak menghilangkan jurang perbezaan antara murid-murid yang datang dari pelbagai kaum dan bangsa.
agar mereka tidak rasa tidak ada asabiah antara kaum-kaum. Baik, kita tengok menurut responden daripada sekolah, daripada kolej tersebut, di mana mereka ini membuat satu program yang merangkumi semua kaum. Dia membuat satu program yang merangkumi semua kaum, dan program itu juga adalah salah satu pentaksiran berterusan. Pentaksiran berterusan. Jadi mereka wajib buatlah. Sebagai contohnya adalah pihak sekolah menggalakkan pelajar untuk terlibat, semua pelajar untuk terlibat dengan aktiviti khidmat komuniti. Maksudnya dia kena buat satu program atau aktiviti yang berkait dengan masyarakat luar. Dan ia juga merupakan salah satu pentaksiran berterusan melalui, jadi ini juga adalah salah satu pentaksiran berterusan dalam subjek pendidikan Islam dan pendidikan moral. Dan mereka perlu keluar untuk melaksanakan program bersama masyarakat. Jadi mereka semua, tak kisahlah kaum Cina, kaum India, mereka kena bersatu untuk membuat satu program yang aktiviti itu untuk kepada masyarakat. Sebagai contoh, rumah kebajikan lah. Sebagai contoh, di rumah kebajikan mereka perlulah bergotong royong atau membersihkan kawasan rumah, rumput-rumput, atau selain itu juga sebagai contoh tanah perkuburan, di mana mereka ini juga perlu membersihkan kubur yang semak samun, bersihkan rumput-rumput, ataupun dia cat balik kubur-kubur batu nisan atau yang lain lah. Seterusnya, bagaimana peranan guru untuk menerapkan sikap bertolak ansur dan kesatuan hati terhadap murid-murid yang berbilang bangsa dan agama. Berdasarkan respon daripada temu bual bersama responden, beliau mengatakan bahawa pihak pengurusan juga menerapkan rasa kasih sayang pelajar terhadap kolej agar kolej mereka agar mereka bersatu hati untuk bersama-sama menaikkan nama kolej, menjaga fasiliti dan persekitaran yang cantik dan bersih. Seterusnya juga, guru-guru akan menerapkan nilai-nilai murni ketika PDP dijalankan. Jadi mereka memberi, guru-guru juga menyelipkanlah nasihat-nasihat antara mereka pelbagai kaum. Tidak boleh membuat satu grup klik asabiah sama mereka. Ini kerana pada setiap kurikulum sememangnya ada aktiviti yang perlu mengamalkan nilai-nilai murni. Baik, menurut responden, di mana di dalam satu kelas tu dia terdapat pelbagai kaum, bukan satu kaum sahaja. Contoh, kalau dekat satu kelas tu mungkin ada Melayu, ada Cina, ada India. Jadi dengan itu juga itu memainkan peranan lah sebagai guru untuk memastikan bagaimana murid-murid ini memberikan kerjasama yang baik dalam kumpulan yang berlainan kaum bagi menyelesaikan suatu tugasan. Okey, apa yang kami dapat, yang pertama adalah dalam segi penilaian, di mana penilaian di kolej adalah
dalam bentuk kerja. Jadi berkumpulan yang mana memerlukan kerjasama antara pelajar pelbagai kaum. Jadi kami dalam responden itu dalam pihak kolej ni dia membuat kerja berkumpulan dan mengambil markah dalam kumpulan tersebut. Okey, seterusnya yang kedua adalah membimbing, di mana sebagai guru ia membimbinglah untuk pelajar menyelesaikan sesuatu masalah yang dihadapi. Dan yang ketiga adalah memantau, di mana guru ini sentiasa memantau perjalanan setiap program dan tugasan yang diberikan. Dan guru juga menggalakkan untuk semua ahli kumpulan memberikan maklum balas, memberikan respon masing-masing. Implikasi kepelbagaian sosio-budaya di Kolej Vokasional Segamat dan cara membendung. Okey. Implikasi terhadap pelajar, di mana soalannya adalah apakah implikasi terhadap perbezaan dan kepelbagaian sosio-budaya di kalangan murid dari aspek sikap dan tingkah laku murid. Yang pertama, penguasaan bahasa Melayu yang lemah di kalangan pelajar Cina. Dan yang seterusnya, menurut responden, kesannya timbul masalah komunikasi antara pelajar dan guru ketika sesi pembelajaran dijalankan. Dan cara mengatasi, cara membendung masalah tersebut adalah, yang pertama adalah guru dibantu pelajar Melayu yang fasih dalam bahasa Cina, di mana pelajar itu guru sebagai guru ia telah menerangkan, dan pelajar lain yang faham membantu pelajar Cina yang kurang faham. Jadi dia menerangkan mungkin dalam bahasa Cina ataupun pelajar Cina lain menerangkan dekat kawan dia lah yang faham. Baik, implikasi yang ketiga adalah gaya pelajar berfikir dan belajar berbeza mengikut lokaliti pelajar yang terdiri daripada pelajar bandar dan luar bandar. Di mana kita tahu bahawa di mana kebanyakannya latar belakang dari segi pendidikan, pelajar bandar ini adalah kebanyakannya adalah cemerlang lah, dan pelajar luar bandar ini kurang cemerlang. Dan cara membendung ini adalah dalam implikasi ini adalah kolej telah mewujudkan sistem mentor-mentee yang di mana digerakkan oleh pembimbing rakan sebaya. Tugas mereka adalah untuk menjadi mentor kepada pelajar yang kurang cemerlang supaya agar mereka ini tidak ketinggalan dalam pelajaran. Implikasi terhadap guru pula, di mana kedudukan di dalam kelas bercampur. Itu tidak kira pelajar berada di tahap cemerlang atau kurang cemerlang. Ini kerana mereka ni dikelaskan mengikut program. Sebagai contoh di Kolej Vokasional Segamat, di mana dalam ia mengikut program sebagai program kalau auto lah, kalau kimpalan lah, dan lain-lain. Oleh sebab itu juga ianya memberi implikasi kepada guru untuk mengajar di kelas kerana wujud jurang perbezaan daya berfikir di kalangan pelajar. Dan cara membendungnya adalah yang pertama adalah dengan guru ini berperanan dalam memilih sumber pengajaran yang sesuai dengan tahap kefahaman pelajar. Dan yang seterusnya adalah tugasan atau bahan ekstra yang diberikan hanyalah kepada pelajar yang cemerlang. Maksudnya bukanlah dibagi hanyalah untuk pelajar cemerlang saja, tapi manakala
guru memberi fokus kepada pelajar yang lemah. Jadi dia bagi juga guru ni juga akan memberikan tugasan juga kepada pelajar yang lemah, tapi dalam masa sama dia memberikan fokus, memberikan respon, dia meminta respon kepada pelajar yang lemah. Baik, seterusnya kita pergi kepada implikasi terhadap kurikulum. Di mana adakah kepelbagaian sosio-budaya di kalangan murid ini memberi impak kepada kurikulum? Jadi menurut responden, kepelbagaian sosio-budaya dapat memberi impak kepada kurikulum. Di mana cara menyelesaikannya adalah sebelum guru menyediakan bahan mengajar, guru ni berperanan penting dalam memastikan tiada unsur sensitiviti perkauman. Sebagai contoh, dalam perayaan di mana guru ini juga menerangkanlah dalam subjek bahasa Melayu, dalam bab perayaan, guru ini menerangkanlah suatu perayaan itu dengan secara khidmat, tidak ada sensitiviti antara yang lain lah. Yang kedua adalah dalam program vokasional juga telah diterapkan nilai-nilai murni di dalam kandungan kurikulum. Sebagai rumusan, masyarakat majmuk di Malaysia secara tidak langsung telah membawa kepelbagaian sosial budaya di sekolah khususnya. Jadi hal ini juga dapat memberi kesan dan implikasi terhadap perkembangan sistem pendidikan dan suasana pembelajaran di kelas. Oleh yang demikian, guru perlu memainkan peranan yang penting sebagai ejen sosialisasi dalam memastikan kepelbagaian sosial budaya tidak membawa kepada sebarang halangan dalam proses penyampaian ilmu.